Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Afan Syahid bin Tajul Arifin, nombor matrik CB230152. Kami akan membentangkan tentang teori kognitivisme. Kumpulan kami terdiri daripada 4 ahli. Yang pertama, Muhammad Afkham Adha bin Kamaluddin. Yang kedua, Ahmad Syamil bin Mustafa. Dan ketiga, Muhammad Khairi bin Kaziman. Dan keempat, Afan Syahid bin Tajul Arifin. Pengenalan. Teori kognitivisme merupakan salah satu teori yang membawa dari konteks teori pembelajaran. Teori ini mengatakan bahawa pelajar seharusnya menggabungkan pemikiran, teori dan maklumat am serta menggalakkan berlaku aktiviti kerjasama dan perbincangan kumpulan. Hal ini kerana kesannya akan mendapat pelbagai sudut pandangan dan perspektif yang berbeza untuk membuat satu keputusan, menyelesaikan masalah dan memaham sesuatu perkara yang dibincang. Prinsip-prinsip teori kognitivisme. Prinsip bagi teori ini mempunyai 10. Yang pertama, pembelajaran dan pengetahuan terkandung dalam kepelbagaian pendapat. Yang kedua, pembelajaran merupakan proses bagi menghubung noda tertentu atau sumber maklumat. Yang ketiga, pembelajaran boleh berada dalam alat dan bukan hanya bergantung kepada manusia sahaja. Yang keempat, kapasiti untuk mengetahui lebih lanjut lagi adalah kritikal dari apa yang telah diketahui. Yang kelima, menjaga hubungan proses pembelajaran penting dalam memastikan setiap proses pembelajaran dapat dijalankan secara berterusan. Yang keenam, keupayaan menganalisis satu idea, konsep serta maklumat merupakan perkara yang amat penting. Yang ketujuh, memiliki ilmu pengetahuan baru merupakan suatu proses dalam pembelajaran teori ini. Yang kelapan, maklumat yang tepat dan berpengetahuan dari semasa ke semasa dapat disebar secara meluas. Yang kesembilan, membuat keputusan merupakan proses pembelajaran. Memilih untuk mempelajari apa yang ingin dipelajari dan masuk bagi setiap maklumat. Yang ke-10, sekiranya maklumat yang diperoleh itu terjadi perubahan, maka dengan kadar yang pantas akan mempengaruhi suatu keputusan yang hendak diambil. Secara ringkasnya, prinsip teori kognitivisme ini menerangkan tentang pelajar boleh melayari internet untuk mencari sumber-sumber. Yang kedua, pelajar boleh menggunakan peranti seperti telefon, komputer riba serta tablet untuk mencari maklumat tersebut. Yang ketiga, para pelajar haruslah membuat analisis untuk memasukkan maklumat tersebut dalam kertas kerja. Dan keempat, para pelajar boleh mengongsikan ilmu pengetahuan ke dalam internet. Konsep teori kognitivisme. Yang pertama, proses pembelajaran kini berada pada era digital di mana semua maklumat dapat diakses dengan hanya menggunakan hujung jari sahaja. Yang kedua, proses ini berlaku berlandaskan kepelbagaian pemindahan unsur secara berterusan. Yang ketiga, budaya baru kemasyarakatan melalui kewujudan ciptaan baru dengan penghasilan produk yang berasaskan pengetahuan dan kepintaran pembuatan. Yang keempat, pendidikan pada masa kini lebih banyak ke arah pendidikan berasaskan talian, di mana akan berlaku perkembangan pendidikan secara formal dan tidak formal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afkham Adha bin Kamaluddin, CB230128. Pada hari ini saya akan menerangkan sedikit mengenai kenapa dan sebab teori ini diciptakan. Seperti yang semua sedia maklum, dengan peredaran zaman yang sekarang, teknologi yang tumbuh seperti cendawan selepas hujan terlalu pesat, jadinya banyak teknologi telah dicipta, terutamanya dalam bahagian pendidikan. Proses pembelajaran pada masa kini juga telah banyak dibantu oleh perkembangan teknologi. Jadinya dengan adanya perkembangan teknologi ini,
maka pembelajaran secara tradisional perlu diubah mengikut dengan format digital seiring dengan perubahan teknologi sekarang. Sebagai contoh, kita ada pelbagai aplikasi yang kita boleh guna untuk memudahkan proses pembelajaran. Sebagai contoh, kita ada ChatGPT, mudah untuk kita mencari maklumat. Sebagai contoh, kita ada aplikasi Yandex untuk berguna untuk sebagai penterjemah, translator untuk bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ataupun apa-apa bahasa saja. Kita ada juga PowerPoint, Microsoft Word untuk memudahkan buat report dan juga untuk pembentangan. Jadinya teori ini adalah dicipta kerana teknologi itu sendiri telah berkembang pesat. Kita dah tak ikut seperti yang sebelum-sebelum ni yang menggunakan cara tradisional. Kadang-kadang yang mana kita perlu masuk kelas bersemuka. Sebab sekarang kita pun ada teknologi seperti Google Meet yang mana kita boleh buat kelas secara atas talian saja, tak perlu hadir ke kelas secara bersemuka. Jadinya teori yang ni dicipta adalah seiring dengan peredaran teknologi pada masa kini. Baiklah, seterusnya saya akan menceritakan serba sedikit kaitan teori konektivisme dengan isu semasa yang berlaku di negara kita. Seperti yang semua sedia maklum, pada 2-3 tahun yang lepas negara kita telah dilanda wabak COVID-19. Jadinya memberi kesan kepada proses pembelajaran kepada para pelajar, tidak kiralah daripada sekolah rendah, sekolah menengah maupun di peringkat IPTA atau IPTS. Jadi perkara itu wabak COVID-19 yang memberi kesan yang buruk lah kepada proses pembelajaran. Tapi dengan adanya teknologi yang seperti Google Meet, Microsoft Teams, jadi perkara itu dapat diselesaikan dengan cara mengadakan kelas secara atas talian saja. Jadinya para pelajar tidak perlu hadir ke dewan bilik kuliah dan para pelajar hanya perlu menyertai kelas secara atas talian sahaja. Jadinya di situ dapat menjalankan proses pembelajaran secara berterusan lah. Seterusnya ialah banjir di pantai timur pula. Pada tahun 2022, kawasan di bahagian pantai timur telah dilanda banjir yang teruk. Jadinya proses pembelajaran di sekolah-sekolah tidak dapat dijalankan. Kerana sekolah-sekolah telah dijadikan sebagai pusat PPS lah, pusat pemindahan sementara. Jadinya sesi pembelajaran tidak dapat dijalankan dan ada menurut Kerajaan Akhbar ada pengarah daripada Tadika Kemas, dia telah mengambil inisiatif untuk mengadakan kelas secara atas talian bagi meneruskan lagi sesi pembelajaran. Jadinya di sini dapat disimpulkan bahawa teori konektivisme ni boleh digunakan kerana dia berkembang mengikut peredaran zaman, di mana zaman sekarang teknologi telah meningkat dah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mat Syamil bin Mustafa. Nombor kad matrik saya CB230030. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kaedah pembelajaran dalam teori konektivisme. Okey, kaedah yang pertama adalah pembelajaran abad ke-21. Kementerian Pendidikan telah mendefinisikan bahawa pendidikan abad ke-21 sebagai suatu proses pembelajaran yang berpusatkan murid yang berteraskan 5 elemen, iaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti serta aplikasi dan juga nilai murni dan etika. Tujuan utama PK21 ini adalah suatu proses pembelajaran yang memfokuskan kepada pelajar berbanding guru. Guru hanya akan bertindak sebagai pemudah cara yang mana akan menggalakkan penyertaan secara aktif oleh para pelajar di dalam kelas. Okey, baiklah. Kaedah pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran berasaskan projek. Pembelajaran berasaskan projek ini adalah proses pembelajaran yang akan memberi tumpuan kepada tugasan atau kerja-kerja amali secara teratur dan terancang dalam jangka masa yang tertentu. Kebiasaannya akan melibatkan analisis data dan akan dibentangkan melalui pembentangan-pembentangan yang biasa kita jalankan dalam kelas lah, macam tu. Okey, baiklah. Sekarang saya akan membentang tentang kaedah pembelajaran yang terakhir, iaitu penggunaan aplikasi pembelajaran dalam talian.
Aplikasi menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka membawa erti satu atur cara atau program komputer yang direka khusus untuk kegunaan tertentu. Dengan kehadiran aplikasi, maka ianya akan memberikan kemudahan kepada pengguna untuk menyampaikan sesuatu maklumat dan juga informasi secara atas talian saja. So, jadi dengan menggunakan aplikasi pembelajaran dalam talian, para pelajar akan mendapati bahawa untuk menyampaikan maklumat atau informasi ke suatu tempat yang lain adalah lebih mudah berbanding dengan cara yang lama. Baiklah, pada kali untuk topik saya yang sekarang adalah kebaikan teori konektivisme. Okey, apakah kebaikan teori konektivisme? Kebaikannya, satu adalah memudahkan pelajar untuk mengembangkan pengetahuan. Pelajar lebih mudah untuk mengumpul maklumat dalam masa yang singkat. Hal ini kerana dalam pasca kemajuan ini, segala maklumat dan info secara formal maupun sebaliknya dapat dimuat naik di dalam laman sesawang bagi memudahkan pengguna untuk mencari maklumat yang berkenaan. Pelajar perlu untuk menganalisis setiap maklumat yang bersesuaian dengan kehendak pelajar. Jadi dekat sini kita faham kalau dengan adanya kemajuan, dengan adanya gadget-gadget dan pembelajaran atas talian macam ni, pelajar hanya perlu menaik maklumat yang mereka hendaki saja dan mereka akan terus dapat kerana semuanya berada di hujung jari. Baiklah, kebaikan teori konektivisme yang kedua adalah pembelajaran boleh berlaku di mana-mana sahaja. Proses pembelajaran atas talian ini, pelajar boleh menjalankan proses pembelajaran di mana-mana sahaja tanpa mempunyai tempat yang ditetapkan. Selain itu juga, ianya akan memberikan kesan kepada keselesaan pelajar. Pelajar secara bebasnya dapat memilih tempat-tempat yang dirasakan selesa untuk menjalankan aktiviti pembelajaran. Kalau macam ni kita faham, kalau dekat UTHM ni, dengan adanya proses pembelajaran atas talian ni, sebagai saya contohnya, kalau saya nak selesa, saya akan pergi ke mak komputer, tempat-tempat yang senyap, yang saya selesa lah. So jadi dekat situ saya lebih faham, saya punya proses pembelajaran lebih selesa dan saya mungkin akan lagi senang faham macam tu. Baiklah, kebaikan yang ketiga adalah pembelajaran lebih menyeronokkan. Dengan ada penggunaan aplikasi-aplikasi dalam talian ini akan meningkatkan penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Dengan menggunakan bahan-bahan dan material yang berbentuk digital ini, sememangnya akan meningkatkan semangat dan menarik minat pelajar untuk bergiat aktif dalam proses pembelajaran. Setiap perkara ada kebaikan dan kelemahannya. Dan sekarang topik saya adalah untuk membincangkan tentang kelemahan teori konektivisme. Kelemahannya yang pertama adalah pelajar di luar bandar sukar untuk mendapat capaian internet yang baik. Seperti semua ketahui, kawasan luar bandar merupakan kawasan yang sukar untuk mendapatkan capaian internet yang baik. Capaian internet yang baik kebiasaannya akan diperoleh oleh pelajar yang berada di bandar. Sebagai contoh, pembelajaran secara dalam talian ini akan berlangsung menggunakan beberapa platform, antaranya ialah Google Meet dan juga Microsoft Teams. Dia akan memberikan kelebihan untuk pelajar yang berada di kawasan bandar, kerana bandar seperti yang kita tahu, bandar lebih maju, lebih moden berbanding dengan kawasan-kawasan kampung yang mungkin tidak ada jaringan internet yang baik. Jadi ini akan menyusahkan pelajar lah. Baiklah, sekarang kita beralih kepada kelemahan teori konektivisme yang kedua, iaitu penggunaan internet tanpa kawalan. Sebagai yang kita tahu, internet merupakan suatu ruang yang amat bebas dan boleh diakses oleh setiap individu tanpa mengira usia. Justru itu, setiap individu akan terdedah dengan pelbagai maklumat dan info yang sahih maupun palsu, negatif maupun positif, dan yang wujud ataupun yang sebaliknya. Baiklah, kelemahan teori konektivisme yang terakhir adalah masalah sosial yang semakin tinggi. Kehadiran internet akan memudahkan pelajar untuk melayari aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, WeChat, Twitter, Facebook dan banyak lagi. Aplikasi ini merupakan medium yang mudah untuk berkomunikasi di alam maya. Setiap pelajar yang menggunakan media sosial ini perlulah bijak dan pintar untuk memilih dan menganalisis setiap maklumat yang diperoleh supaya tidak terjebak dengan masalah sosial seperti ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairi bin Kaziman. Saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami, iaitu kumpulan 10. Tajuk yang diperoleh ialah aktiviti pemukahan. Jadi saya akan menceritakan secara detail mengenai teori kognitivisme. Yang pertama, apakah teori kognitivisme? Teori kognitivisme ialah teori pembelajaran yang mencadangkan idea bahawa pembelajaran ialah proses yang berlaku melalui rangkaian digital, hubungan sosial dan juga sumber maklumat yang sentiasa berkembang. Yang kedua, apakah peranan yang dimainkan oleh teknologi dalam teori kognitivisme? Teknologi memainkan peranan penting dalam teori kognitivisme kerana ia membolehkan individu menyambung dan juga berkongsi, mengakses maklumat dengan cepat melalui rangkaian digital. Yang ketiga ialah adakah teori kognitivisme terhad kepada pembelajaran dalam persekitaran digital? Bagi saya, teori kognitivisme menekankan penggunaan teknologi tetapi tidak bergantung sepenuhnya kepada teknologi kerana untuk menyokong interaksi dan perhubungan sosial dalam kehidupan seharian. Ia juga mengiktirafkan pembelajaran yang berlaku. Akhir sekali, saya akan menceritakan tentang kesimpulan. Kesimpulan yang dapat disimpulkan di sini adalah teori kognitivisme ini adalah penting untuk generasi baru yang dadanya masih setapuk pinang dalam memastikan proses pembelajaran ini dapat berjalan secara berterusan walaupun pelajar tersebut tidak berada di kelas secara bersemuka. Teori kognitivisme ini telah diperkenalkan oleh George Siemens dan Stephen Downes yang mana telah membuka banyak peluang kepada pelajar untuk memahami betapa pentingnya internet sebagai suatu alat yang dapat mempelajari serta berkongsi ilmu tanpa terdapat sebarang batasan ataupun halangan. Aplikasi teori kognitivisme ini boleh dianggap baru jika dibandingkan dengan teori pembelajaran yang lain. Oleh itu, pelajar seharusnya bijak dalam menilai dan mentafsir sesebuah maklumat dalam internet disebabkan kerana kefahaman dan juga teori yang baru terhadap sesebuah maklumat itu secara diubah mungkin secara keseluruhannya ataupun sebaliknya. Sekian daripada kami. Terima kasih.